sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid yang sedang menonton video ini. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey murid-murid, pada hari ini cikgu akan menerangkan kemahiran menulis 3.4.2 menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, murid-murid dah tonton ke belum teknik penulisan perenggan pendahuluan jilid 1? Murid-murid kena tonton video tersebut dahulu sebelum murid-murid menonton teknik penulisan perenggan pendahuluan jilid 2. Kerana video kali ini merupakan sambungan bagi video yang lepas. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita belajar teknik penulisan jilid 2. Pada akhir video pembelajaran ini, murid-murid diharapkan dapat mencapai ketiga-tiga objektif pembelajaran berikut. Pertama, murid-murid dapat mengaplikasikan penggunaan penanda wacana yang sesuai dalam pendahuluan. Kedua, murid-murid dapat menjelaskan teknik TIKUS dalam penulisan perenggan pendahuluan. Ketiga, murid-murid dapat mengaplikasikan teknik TIKUS dalam penulisan perenggan pendahuluan. Aspek pertama yang akan cikgu fokus pada hari ini ialah penanda wacana. Penanda wacana. Baiklah murid-murid, penanda wacana digunakan untuk menghuraikan idea ataupun isi yang ditulis dalam sesuatu perenggan. Okey, bermaksud dalam sebuah perenggan itu sendiri, penanda wacana boleh digunakan untuk menerangkan isi ataupun menerangkan huraian. Selain itu, penanda wacana juga boleh digunakan untuk menghubungkan isi pertama ke isi seterusnya. Okey, contohnya untuk menghubungkan isi pertama dengan isi kedua, kita boleh menggunakan penanda wacana. Bermaksud penanda wacana ni pelbagai fungsi, sama ada dalam perenggan itu sendiri ataupun untuk menghubungkan isi satu ke isi dua dan seterusnya. Seterusnya, penanda wacana yang digunakan untuk membina perenggan pendahuluan. Berikut merupakan contoh-contoh penanda wacana yang boleh diaplikasikan oleh murid ketika menulis ayat pertama dalam pendahuluan. Okey, ayat pertama dalam pendahuluan. Contohnya, pada era globalisasi ini. Kedua, dalam meniti arus kemodenan ini. Ketiga, dalam menempuh era globalisasi ini yang semakin pesat berkembang. Keempat, dalam menungkah arus globalisasi ini yang pantas bergerak bagai belut di ketil ekor ini, hampir setiap hari kita dihidangkan dengan berita. Kelima, jika kita menelusuri liku-liku sejarah, sudah pasti kita menemukan catatan tentang. Keenam, dalam dunia yang dilingkari sains dan teknologi ini. Ketujuh, sejak negara menikmati arus kemodenan. Kelapan, dalam melangkah ke arah modernisasi. Kesembilan, dewasa ini. Kesepuluh, sejajar dengan era globalisasi ini. Kesebelas, belakangan ini. Ke-12, mutakhir ini. Ke-13, marca pada ini. Dan ke-14, sawarsa ini. Ke-14 contoh penanda wacana ini boleh digunakan oleh murid-murid ketika ingin menulis ayat pertama dalam pendahuluan. Apabila murid-murid menggunakan kesemua penanda wacana ini, maka lebih menariklah pendahuluan anda, lebih wow, lebih bombastiklah pendahuluan anda kerana penggunaan penanda wacana yang menarik. Penanda wacana yang seterusnya pula ialah dalam aspek untuk menerangkan sebab atau mengapakah. Sebagai contoh, pertama, hal ini demikian kerana. Kedua, hal ini begitu kerana. Ketiga, hal ini berlaku kerana.
Keempat, hal ini terjadi kerana. Dan kelima, hal ini disebabkan oleh. Jadi, kelima-lima penanda wacana ini digunakan untuk menerangkan sebab ataupun untuk tujuan mengapakah. Lazimnya penanda wacana ini digunakan ketika membina ayat kedua dan seterusnya. Seterusnya, dalam aspek masih lagi ayat kedua dan seterusnya, penanda wacana yang digunakan untuk menerangkan bagaimanakah ataupun dalam aspek contoh untuk menerangkan bagaimanakah sesuatu itu terjadi. Okey, penggunaan penanda wacana seperti dalam hal ini, dengan berbuat demikian, dengan itu, oleh sebab itu, dengan demikian, oleh hal demikian ataupun oleh yang demikian. Kesemua penanda wacana ini murid-murid boleh gunakan apabila murid-murid ingin menerangkan sesuatu keadaan ataupun lebih tepat bagaimanakah. Masih lagi dalam aspek ayat kedua dan seterusnya, penanda wacana ini perlu digunakan untuk menerangkan kesan, untuk menyatakan kesan, untuk menghuraikan kesan. Sebagai contoh, natijahnya, sebagai akibatnya. Hal ini mengakibatkan tindakan atau cara atau usaha ini akan, sekiranya usaha ini diambil, maka sekiranya tindakan ini tidak diambil, maka. Jadi apabila murid-murid ingin menerangkan kesan kepada sesuatu keadaan, murid-murid boleh menggunakan semua contoh yang telah dinyatakan ini. Okey, masih lagi dalam aspek ayat kedua dan seterusnya. Contoh penggunaan penanda wacana ini pula digunakan untuk menerangkan contoh dalam isi yang sama, bermaksud dalam pendahuluan yang sama. Kalau kita nak terangkan contoh, kita boleh guna penanda wacana ini. Pertama, selanjutnya. Kedua, sementara itu. Ketiga, seterusnya. Keempat, oleh sebab itu. Kelima, dengan demikian. Keenam, di samping itu. Ketujuh, dalam pada itu. Kelapan, selain itu. Jadi, jika murid-murid ingin menerangkan contoh ataupun menerangkan isi yang masih lagi dalam perenggan yang sama, penanda-penanda wacana berikut boleh digunakan. Dalam aspek untuk menyatakan penegasan pula, maksud anda ingin menegaskan isi anda boleh gunakan penanda wacana seperti ini. Pertama, tegasnya. Kedua, jelaslah bahawa. Ketiga, pada dasarnya. Keempat, sememangnya. Kelima, sebenarnya. Keenam, secara ringkasnya. Ketujuh, pada umumnya. Kelapan, sesungguhnya. Jadi apabila murid-murid ingin menegaskan isi anda yang lazimnya berada pada ayat terakhir perenggan, murid-murid boleh gunakan contoh-contoh penanda wacana yang telah diterangkan supaya para pembaca dapat tahu bahawa penegasan isi telah berlaku pada ayat terakhir perenggan. Berikut pula merupakan contoh-contoh penanda wacana yang boleh digunakan untuk menyatakan contoh. Okey, pertama, sebagai contoh. Kedua, misalnya. Ketiga, umpamanya. Keempat, yang dimaksudkan ialah. Jadi apabila murid-murid ingin menerangkan contoh ataupun menyatakan contoh, penggunaan penanda wacana seperti berikut boleh digunakan. Dalam aspek untuk menyatakan kesimpulan pula, murid-murid boleh menggunakan penanda-penanda wacana seperti berikut. Pertama, intihannya. Kedua, konklusinya. Ketiga, tuntasnya. Keempat, keseluruhannya. Kelima, sebenarnya. Keenam, totalnya. Ketujuh, akhir kalam. Kelapan, walhasil, dan kesembilan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa penggunaan penanda-penanda wacana berikut digunakan untuk menerangkan kesimpulan ataupun untuk menyatakan kesimpulan. Apabila ia melibatkan penggunaan peribahasa, penanda wacana berikut boleh digunakan. Pertama, tegasnya. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa. Kedua, sesungguhnya.
peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa. Ketiga, hakikatnya hal ini jelas dinyatakan dengan peribahasa. Keempat, seyogia orang tua-tua pernah berkata. Kelima, pada dasarnya, situasi ini boleh diperjelas melalui peribahasa. Keenam, jelaslah bahawa perkara ini bertepatan dengan maksud peribahasa. Dan ketujuh, pada umumnya, perkataan ini bertepatan dengan persis kata peribahasa. Jadi, apabila murid-murid ingin menyatakan peribahasa, penggunaan penanda wacana berikut sesuai untuk digunakan dalam pendahuluan ataupun dalam perenggan. Seterusnya, mari kita lihat contoh penggunaan ayat terakhir dalam pendahuluan. Okey, jika dapat dilihat ayat pertama, sesungguhnya kita hendaklah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menangani gejala sosial yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Kedua, tegasnya, sebagai memperkukuh pernyataan tersebut, faktor-faktor yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan kita bersama. Dan ayat yang terakhir sekali, hakikatnya, pelbagai kesan akan dibincangkan untuk mengenal pasti cara terbaik bagi menangani masalah ini daripada terus menjadi barah yang sukar diubati. Jika murid-murid dapat perhatikan, ayat terakhir dalam pendahuluan lazimnya menunjukkan ataupun memaklumkan kepada pembaca tentang kata kunci ataupun tentang hala tuju karangan tersebut. Okey, perkataan yang berwarna merah merupakan kata kunci soalan ataupun hala tuju ke manakah karangan itu akan dibawa. Sebagai contoh, ayat kedua, kata kuncinya faktor-faktor. Jadi, keseluruhan karangan akan membincangkan tentang faktor-faktor. Manakala ayat ketiga pula, tentang kesan. Jadi, keseluruhan karangan akan membincangkan tentang kesan. Okey, kita berbalik semula kepada ayat pertama. Kata kunci di sini ialah untuk menangani gejala sosial. Ini bermaksud hala tujunya lebih kepada langkah-langkah ataupun cara-cara. Penggunaan kata kunci penting supaya para pembaca dapat tahu ke mana hala tuju karangan yang anda tulis. Sekarang, mari kita lihat ataupun mari kita berkenalan dengan teknik penulisan pendahuluan, iaitu teknik tikus. T-I-K-U-S. Teknik tikus. Apa ya teknik tikus? Jom kita belajar. Teknik tikus. T-I-K-U-S merujuk kepada T sebagai tema ataupun tajuk, I sebagai isu ataupun masalah yang akan dibincangkan, K sebagai kesan, U sebagai ungkapan menarik ataupun usaha, dan S sebagai soalan ataupun arahan soalan. Untuk membantu murid-murid memahami bagaimanakah aplikasi teknik tikus dalam pendahuluan, cikgu akan menunjukkan dua soalan supaya murid-murid dapat faham bagaimanakah teknik ini ditulis dalam pendahuluan. Soalan pertama, peratusan kes kemalangan jalan raya di negara kita semakin hari semakin meningkat. Anda ingin menghuraikan pendapat tentang punca-punca peningkatan kes kemalangan jalan raya dan langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Tulis pendapat anda selengkapnya. Tapi ingat tak murid-murid, ketika teknik penulisan perenggan jilid 1, cikgu ada ajar sebelum menulis perenggan pendahuluan, murid-murid perlu kenal pasti tema, kehendak soalan dan juga format. TKF, tema, kehendak soalan dan juga format. Okey, jadi sebelum kita menulis, mari kita teka dulu apakah tema, apakah kehendak soalan dan juga apakah format bagi soalan ini. Cuba fikir. Ya, betul tu murid-murid. Tema bagi soalan ini ialah kemalangan jalan raya. Manakala dari segi kehendak soalan ataupun kata kunci soalan,
punca-punca dan juga langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Jadi ada dua kehendak soalan, punca-punca dan juga langkah mengatasi. Okey, bagaimana pula dengan format? Formatnya ialah karangan jenis pendapat. Jadi tiada format. Karangan jenis pendapat, tiada format. Baiklah murid-murid, berikut merupakan contoh teknik tikus diaplikasikan dalam perenggan pendahuluan. Mari kita lihat satu persatu bagaimanakah teknik ini membantu murid-murid menulis pendahuluan. Okey, pertama dari segi T ataupun tema, contohnya, dasawarsa ini isu kemalangan jalan raya yang semakin meruncing sering menjadi fokus perbincangan utama akhbar-akhbar di Malaysia. Okay, perkataan yang cikgu warnakan warna kuning itu ialah tema. Jadi temanya kemalangan jalan raya. Okey, seterusnya I, isu. Isu lazimnya kita bincang tentang masalah. Okey, sebagai contoh, peratus kes kemalangan ini terus meningkat dari setahun ke setahun, terutamanya pada musim perayaan. Perkataan yang cikgu warnakan warna kuning merupakan masalah ataupun isu yang dibincangkan di sini, iaitu kes kemalangan jalan raya yang semakin meningkat. Okey, ketiga, K ataupun kesan. Natijahnya, fenomena ini kian kritikal dan menggusarkan fikiran masyarakat kerana banyak nyawa yang terkorban. Okey, jadi yang warna kuning merupakan kesan kepada kemalangan jalan raya, iaitu banyak kematian, banyak kecederaan yang merupakan kesan kepada kemalangan jalan raya. Seterusnya dalam aspek U ataupun usaha ataupun boleh jadi ungkapan pun boleh di sini. Senario yang menggemparkan ini tidak boleh dibiar berterusan dan perlu ditangani. Okay, jadi yang berwarna kuning merupakan ayat yang menunjukkan usaha perlu dilaksanakan, usaha perlu diambil supaya usaha dan langkah-langkah perlu diambil supaya masalah kemalangan jalan raya dapat ditangani. Manakala aspek seterusnya S. S merujuk kepada soalan. Okay, dalam aspek S, murid-murid perlu menyatakan hubung kait soalan ataupun arahan soalan dalam ayat ini. Sebagai contoh, justeru, sebelum nasi sudah menjadi bubur, marilah kita mengkaji punca dan langkah yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya agar dapat menangani masalah ini dengan efisien. Jadi, untuk ayat terakhir dalam pendahuluan, murid-murid perlu menyatakan ayat arahan ataupun arahan soalan ataupun kehendak soalan ataupun kata kunci soalan supaya para pembaca dapat tahu ke mana hala tuju karangan ini, supaya para pembaca dapat tahu apakah kandungan utama karangan ini. Okay, jadi begitulah contoh bagaimanakah teknik T, tema, I, isu, K, kesan, U, ungkapan ataupun usaha, S, soalan diaplikasikan dalam perenggan pendahuluan. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh soalan yang kedua. Gejala buli dalam kalangan murid semakin berleluasa. Anda ingin menghuraikan pendapat tentang cara-cara untuk mengatasi gejala ini di sekolah. Tulis pendapat anda selengkapnya. Ingat ya murid-murid, seperti yang cikgu sudah terang dalam video teknik penulisan perenggan jilid 1, 3 aspek ataupun 3 perkara yang perlu murid-murid lakukan sebelum menulis perenggan ialah kenal pasti T iaitu tema, kenal pasti K iaitu kehendak soalan dan kenal pasti F iaitu format. Jadi dalam soalan kedua, temanya apa? Ya, betul. Temanya gejala buli. Apa kehendak soalan? Ya, kehendak soalan cara-cara untuk mengatasi gejala ini di sekolah. Okey, cara-cara.
Apa pula formatnya? Tiada format kerana ini karangan jenis pendapat. Jadi tiada format. Baiklah murid-murid, berikut merupakan contoh bagaimana aplikasi tikus diaplikasikan dalam perenggan pendahuluan. Mari kita lihat satu persatu. T iaitu tema. Sejak kebelakangan ini, gejala buli dalam kalangan murid sekolah di negara kita menjadi duri dalam daging. Jadi temanya gejala buli. Seterusnya, I iaitu isu ataupun masalah. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar yang dibuli berasa kurang selamat dan tidak selesa apabila mereka berada di kawasan sekolah. Jadi masalahnya atau isunya ialah murid-murid kurang rasa selamat dan mereka tidak selesa apabila mereka hadir ke sekolah. Manakala aspek seterusnya K ataupun kesan. Kesannya perkara ini menyebabkan pelajar-pelajar yang dibuli ini tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka untuk belajar, sekaligus menyebabkan prestasi mereka dalam pelajaran merosot. Jadi kesannya di sini, murid-murid tak dapat menumpukan perhatian, mengakibatkan prestasi mereka dalam pelajaran semakin merosot. Seterusnya U, usaha ataupun ungkapan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membasmi gejala buruk ini, namun masih kurang berkesan. Jadi di sini usahanya ialah pelbagai usaha telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi dinyatakan usahanya telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. S iaitu soalan ataupun ayat arahan. Dalam hal ini, jika difikirkan secara mendalam, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menangani gejala buli yang berlaku di sekolah agar tidak terus berleluasa. Jadi dalam ayat terakhir pendahuluan, murid-murid perlu nyatakan ayat arahan ataupun kehendak soalan. Jadi berdasarkan contoh ini, ayat arahan ataupun arahan soalannya ialah cara untuk menangani gejala buli. Jadi telah dinyatakan dalam ayat terakhir pendahuluan. Okey, jadi begitulah bagaimana tikus diaplikasikan dalam pendahuluan. Okey, tema, isu, masalah, kesan, usaha dan juga soalan. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk video teknik penulisan perenggan jilid 2. Cikgu harap murid-murid dapat faham apakah maksud teknik tikus dan paling penting, cikgu juga harap murid-murid dapat aplikasikan teknik tikus dalam perenggan pendahuluan. Kerana teknik tikus dapat membantu anda menulis pendahuluan dengan cemerlang. Jumpa lagi dalam video teknik penulisan perenggan isi. Bye-bye. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.